Assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam. Suara kuat sikit. Waalaikumsalam. Dengar. Okay, so Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Tak ingatlah syawal keberapa ni. So hari ini saya diberi tugasan. Diberi tugasan oleh kita punya GM untuk ajar ejen-ejen mengenai iGrade Partner. So hari ini kita akan explore lebih dalam lagi iGrade Partner ni ataupun kita panggil IGP. So saya ramai dah tengok ejen, terutamanya ejen-ejen lukis. Ramai lagi tak tahu macam mana nak explore IGP, macam mana nak guna IGP ni. Okay, biasa leader yang tolong, biasa saya yang tolong. So hari ini saya akan ajar step macam mana kita nak explore IGP ni supaya korang punya servis tu lagi tip top lah. So kalau klien nanti nak tanya apa-apa pun korang boleh bagi dia orang punya info tu dengan lebih cepat. Okay. Okay, things go better when you practice it. Kalau kita tak practice, sampai bila-bila pun kita takkan tahu. Sampai bila-bila pun kita akan rely kepada leader, rely kepada saya kan. So hari ini kita akan explore IGP dengan lebih dalam lah. Okay, so sebelum kita mula kelas hari ini, kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Okay, hari ini dalam IGP saya akan tekankan dua benda ni, iaitu new business dan customer service. Okay. Apa saya perlu buat selepas submit case dalam MPOS? Okay, especially rookies, ramai yang lepas submit case dalam MPOS, ramai yang tunggu saya update, tunggu leader update ataupun memang tak pernah langsung check dalam IGP. Case tu impose ke tak impose ke ataupun memang yakin sangat case tu akan impose. Jangan gitu sis, yakin je kamu. Tak boleh macam tu kena check dalam IGP tu dekat mana nak check case tu, impose ke tak impose. NFTF tu dah upload ke belum, okay? Okay, ini adalah flow new business. Okay. Selepas korang submit case dalam NPOS, okay, sekarang ni tengah musim PKP kan, so korang wajib upload NFTF kecuali kalau polisi tu polisi anda sendiri ataupun polisi jiran depan rumah ke, tapi kalau jiran tu tak nak jumpa pun kena buat NFTF jugalah. Okay. Dekat mana nak upload NFTF tu, kejap lagi saya akan tunjukkan lah. Okay. So dekat sini lepas korang upload NFTF tu, dia akan keluar remarks dua benda ni, okay? Accepted or pending ataupun rejected. Okay, kita pergi kepada accepted or pending dahulu. Kalau lepas korang upload NFTF tu keluar remarks accepted or pending, maksudnya NFTF korang tu tak ada masalah. So just proceed check dekat proposal status. Ini pun saya akan tunjuk dekat mana nak cari proposal status tu. Lepas check dekat proposal status tu, just tunggu je lah case tu enforce ke, waiting for underwriting ke, underwriting in progress ke ataupun decline. Okay. Okay, we move to rejected. Okay, kalau NFTF korang tu rejected, korang klik dekat word rejected tu nanti dan refer remarks yang GE bagi tahu. Okay, kalau remarks GE tu bagi tahu dia kata sign unmatched ke ataupun korang tak isi bagian option ke, so korang kena betulkan balik NFTF form tu, isi balik NFTF form tu dan submit ke mana? Submit ke alamat email ni getb_uwmco@greatertakaful.com. Dekat sini alamat email ni memang khas untuk new business. Okay, IC reject ke semua kena submit dekat sini, okay. So korang kena salin alamat email ni. In future senang nanti, okay. So lepas korang submit NFTF form ni balik dekat alamat email ni, so korang just proceed dekat proposal status, check balik. Check balik lah case tu dah impose ke, WFU ke, UIP ke, decline ke, okay. Saya laju sangat ke? Okay. Okay. Okay, so saya proceed.
Inilah form NFTF. Ada yang tak pernah isi ke ataupun tunggu je leader isi ke? Ada yang suruh leader isi tak baik tau. Korang kena isi sendiri sepatutnya. Kalau yang minta tolong saya tu saya okey je, tapi korang kena ada effort sendirilah untuk isi benda ni. Okay? So inilah form NFTF yang korang wajib isi di musim PKP ni. Okay? So dekat sini ramai yang isi tapi kadang-kadang ada yang termiss juga. So dekat sini tulis proposal status. Dekat sini pun nanti saya akan tunjukkan dekat mana korang boleh dapatkan proposal status dengan certificate number. Okay, sini proposal number, certificate number. Lepas tu ini page 2. Dekat atas ni pun ramai yang terlepas tak tulis. Ini pun boleh jadi korang punya NFTF tu rejected sebab tak complete. Okey, lepas tu bahagian option ni pun wajib kena isi and korang kena ingat masa korang submit dalam MPOS tu korang pilih option yang ke berapa. Okey, ni pun kena tick. Okey. And then bahagian sign ni pun ramai yang salah. Okey, kalau polisi tu individu seorang sahaja, korang isi dekat bahagian ni sahaja, signature of person to be covered ni sahaja. Jangan isi dua-dua. Okey, kadang-kadang ada yang isi bahagian proposal ni je. Tak boleh, kena isi dengan person to be covered sebab dia yang di covered. Okey, kalau polisi yang melibatkan anak underage, bawah umur, so kena isi dekat dua-dua ni. Dekat bahagian pembayaran ni dengan bahagian person to be covered. Dua-dua kena sign. Okey. Lepas tu dekat sini signature of agent, nama agent, ID agent. And then sebelah ni pula signature of agency leader. Tapi yang ni nak tanya yang tadi signature of proposal dengan person to be covered macam mana tadi? dekat atas tak payah, biarkan kosong. Okey, lepas tu dekat bawah ni pun ramai salah. Tarikh bawah ni bukan tarikh kita submit NFTF. Ini tarikh kita submit case. Contoh korang submit case semalam. So kena tarikh semalam, bukan tarikh hari ni korang isi NFTF. Anis. Soalan, dekat mana nak upload NFTF ni? Anis. Oh Anis. So, tengok step yang saya bagi ni, application, then korang pergi dekat e-submission takaful. Lepas tu e-submission inquiry. Sekejap, saya tak tengok chat. Siapa yang tanya? Tadi Ain ada tanya back balik yang muka surat yang mula-mula tadi. Sekejap, tak dengar. Back balik muka surat yang form tadi. Okay. Okey. Ain tanya tadi. Ain? Ya. Yeah. Tadi Anis yang sebelum yang ni kalau ayah propose untuk anak, macam mana tanda tangan dia? Ayah propose untuk anak. Proposal dengan person to be covered, sign yang sama. Maksudnya dua-dua kena tanda ke? Signature of proposal dengan signature of person to be covered ni. Betul, dua-dua kena sign. Ayah ke dua-dua? Ayah dua-dua, betul. Sebab anak dia underage kan? Anak underage memang dua-dua ayah dia sign. Alright. Ada lagi yang nak tanya ke? Anis. Okey, sekejap nak tambah. Kalau yang tadi yang Ain tanya tu, kalau anak dia bawah kalau lebih daripada 10 tahun, anak kena sign sendiri. Bawah 10 tahun je yang bapa sign. Betul. Kalau untuk anak 10 tahun ke atas kena sign sendiri Saya dekat sini tadi. Okey. Okey, kat mana nak upload NFTF? Pergi dekat application.
pergi e-submission takaful, e-submission inquiry. Okay, dekat sini ramai yang tak check. Selalu pergi dekat proposal status je kan. Sebenarnya korang kena check dekat e-submission takaful ni dahulu, okay. So dekat sini korang klik certificate number ni. So dia akan pop out satu ni untuk korang browse file untuk korang upload NFTF. Okay, kena klik dekat sini. Baru dia keluar untuk korang upload NFTF. Okay, yang petak bertanda merah yang 4 ni sangat penting. Okay. Dekat sini kadang-kadang, okay, contoh yang ni pending payment for processing. Yang ni maksudnya payment dia tak masuk lagi. Payment lambat masuk. Tapi biasa tak ada masalah pun. Okay. So dekat bahagian ikon ni lah yang GE akan remark NFTF korang tu accepted ke, pending ke, rejected. So kalau dia tulis rejected dekat sini, korang kena klik dekat sini. Rejected, so dia akan keluar apa benda yang masalah dengan korang punya NFTF tu. Okay. So kalau rejected buat apa tadi? Rejected, isi balik NFTF dan hantar balik ke email ni, getBUWMCO. Okay. And then bahagian IC person covered dan proposal ni, dua-dua ni pun kadang-kadang boleh jadi rejected. So jangan, walaupun dalam enforce lepas, tapi kadang-kadang tak lepas juga dekat sini, kadang-kadang dia rejected. So kalau IC salah satu ni rejected, sama juga dia punya proses, hantar balik gambar IC dan email ke getBUWMCO. Okey, ini contoh yang saya selalu buat. Okey, contoh NFTF reject. So subject email saya buat NFTF dan cert number dekat sini. Dia punya ke atas sekali subjek besar dia. Okey, nanti korang bagilah salam sikit. Salam, cert number, client's name, new NFTF form attached for your reference and further action. Thank you. Then upload korang punya form. Kalau IC yang rejected, tulislah dekat sini NRIC then cert number. Okey, soalan lagi. Dekat mana ni saya nak monitor case enforce tak enforce? Yang ni ramai kot yang tahu tapi mungkin ada juga yang tak tahu. Korang pergi dekat operation, new business, then klik new business status, proposal status, then proposal duration, then submit. Bila korang dah tekan submit tu, so dia akan keluar macam ni. Status dia enforce. Tak ada masalah lah. So kalau ada enforce tu, klik dekat, yang ni saya kata macam mana nak dapatkan proposal number dengan cert number, nak isi dekat NFTF kan. So kat sini proposal number dan certificate number. Dekat sini korang boleh dapatkan proposal number yang ni, certificate number yang ni. And then kalau dah enforce, korang pula. Korang klik dekat certificate number ni. Then kat sini adalah e-certificate. Sekarang ni kita dah tak guna hard copy polisi. Kita hanya guna e-certificate sahaja. So kalau jenis klien yang tak tahu sangat guna iGet InTouch kan, yang ni korang kena download. Ini memang details macam dalam hard copy punya. Download ni dan email kepada klien. Minta klien check betul ke tidak dia punya details dalam tu. Sebab kadang-kadang ada IC yang salah, nama dia salah eja, nama nomini salah, takut nanti kalau dia nak claim ke apa tak valid. Susah juga kan. So kena suruh dia orang check lah dekat e-certificate ni. Betul ke tidak dia punya details. Okay. Okay, soalan lagi. New business ni ada berapa jenis status? Banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat enforce je kan? Sebenarnya banyak sebenarnya. Okay. So kita pergi one by one. Okay. Status yang biasanya adalah initial registration completed. Kalau keluar status yang ni bila korang cek dekat proposal status, maksudnya case dah masuk sistem GetB. Okay, kalau dia tak appear dekat proposal status, apa-apa status memang tak keluar pun nama klien tu, maksudnya ini biasa untuk rookies rookies saya kena approve dulu tau. Okay, so korang kena bagi tahu saya selepas korang submit case tu, kena bagi tahu saya terus untuk saya approve.
Selagi saya tak approve dalam MPOS, kes tu takkan masuk dekat sistem GetB. Okay? Jangan diam-diam je submit case. Kita bagi tahu saya untuk saya approve sebab dekat saya punya dekat MPOS office ni dia tak keluar notification. Kadang-kadang saya tak sedar. Kadang-kadang GM yang bagi tahu saya lah yang korang ada submit case. So kena bagi tahu saya direct lah. Okay. So kalau enforce ni biasalah dah lulus. So kalau dah lulus boleh terus inform client bagi tahu dah lulus. Waiting for underwriting. Yang ni maksudnya bakal enforce ataupun mungkin ada query yang akan keluar. So korang kena keep monitor benda ni. Saya pun monitor juga hari-hari tapi takut nanti saya terlepas pandang. Okay, so kita sama-sama check benda ni. Waiting for underwriting bakal enforce atau ada query akan keluar. Okay, so kalau underwriting in progress, ini memang confirm ada query keluar atau kita panggil SLQ, Standard Letter Query. Dekat mana nak check SLQ ni, kejap lagi saya akan bagi tahu dekat mana. Okay, memang confirm ada query. ME ke, medical examination ke, report ke kadang-kadang minta. Kalau baby biasa dia minta buku, apa tu, buku pink tu. Okay. And then conditionally accepted. Okay, ni maksudnya selepas kita hantar query, GetB akan hantar status ni. Maksudnya GetB dah terima condition dan ada keluar LCA. Kadang dia terima condition tapi ada syarat. Kena exclusion ke dia punya penyakit tu ataupun kadang-kadang baru ke. Okay. LCA ni pun saya akan tunjukkan dekat mana korang nak tengok. Okay. Okay, decline. Decline ni confirm case reject. So kalau reject, korang kena submit direct credit form untuk buat contribution refund. Kita bagi balik duit contribution kepada klien. Nanti saya akan tunjuk dekat mana dapatkan direct credit form ni. Lepas tu withdrawn. Withdrawn ni yang ni biasa kalau memang korang tak pernah apa ni check dekat proposal status, maksudnya korang tak hantar ataupun masa 30 hari. Okay, contoh IC reject, korang tak hantar, korang tak sedar pun benda tu kan, tak tengok pun dekat e-submission tadi. So korang tak hantar dalam masa 30 hari. So dia akan jadi withdrawn, auto withdrawn. So kalau nak hidupkan balik, korang kena submit warranty form untuk hidupkan balik dan hantar pen dokumen korang tak. Okay. Kat sini yang saya bagi tahu dekat mana korang nak check SLQ, letter of conditional acceptance. So korang pergi dekat, ikut je dia punya ni. Operation, new business status. Ni dia tulis SLQ LCA. Kat sini korang klik dekat situ. So dia akan keluar yang ni. Korang klik je yang ni. Dia akan keluar query apa yang diorang nak. Sama dengan LCA ni. Tengoklah apa benda yang GE accept tu. Accept condition dengan exclusion ke, accept condition dengan harga baru ke, dia akan bagi tahu dekat situ. Okay. Okay, kita move kepada customer service. Dekat sini pun kadang-kadang ramai yang tak tengok benda ni, nak check details klien kat mana, nak tengok next due date klien pun tak tahu. So dekat sini korang klik dekat operation, lepas tu customer service, then certificate inquiry. Inquiry on certificate service by agent. Klik dekat sini. Dia akan macam ni. Inilah details klien semua tu. Tengok ni. Nama penuh dia betul ke tak. Ni nombor IC dia betul ke tak. Kena check balik lah. Okay. Kat sini semua detail semua lengkap. Contribution dia berapa ringgit.
next due date dia bila, boleh tengok kat sini. So nanti kalau let's say klien tanya, saya punya next due date bila dah korang tahu nak dekat mana nak check. Tengah malam call leader, tanya macam mana. Tak naklah macam tu sekurang-kurangnya kita at least benda ni korang basic dah tahu dah. Okay, nak check dekat mana. So korang bagi jawapan dekat klien pun cepat. Okay, kalau dekat ini dia punya nama plan. Contohnya ni I Grade Harapan. Sum covered dia berapa? Ni. Ini pun korang boleh bagi kat klien sebenarnya. Screenshot je bagi klien. Ini summary Encik punya polisi. Dia boleh tengoklah dekat sini dia punya sum covered tu berapa. Okay, kalau macam plan ni plan tak ada saving. Contoh plan ni ada saving, korang boleh tengok kat sini. Dia akan keluar dekat bahagian net surrender value ni. Kat sini akan nampak dia punya saving. Cash value tu saving lah kat sini. Okay, kod lah klien tanya, saya nak tahulah saving saya berapa sekarang ni. Kod lah dia nak keluarkan duit ke apa. Senanglah korang screenshot benda ni bagi kat dia. Ini saving encik. Okay. Okay. Selain daripada tu, selain daripada certificate inquiry ni, yang saya tulis ni memang selalu kena check juga. Salah. Okay, ni selalu kena check juga. Okay. Untuk ILP calculator ni, function dia adalah untuk upgrade ataupun downgrade polisi. Contoh klien kata, saya nak upgrade saya punya medical card pergi bilik 200, boleh tak? Okay, so kita kena buat dekat sinilah ILP calculator ni. Tengok berapa dia boleh lepas. Tapi sebenarnya kalau sekarang ni, kalau untuk plan yang baru-baru ni tak guna ILP calculator ni, kalau plan-plan yang lama. Contoh plan damai ke, kena guna ILP calculator. Okay. Ini sangat popular setiap tahun, awal tahun lah biasanya orang ni kan. Orang nak minta claim tax, orang nak buat claim tax. Kat sini lah yang korang kena bagi kat dia, klik dekat sini, so akan keluar untuk dia punya statement, latest statement lah. Okay. Ramai saya ataupun kita kan. So dekat sini korang boleh check sendiri korang punya IGP tu. Kat sini adalah untuk claim tax. Okay, ini adalah ROC punya report ni jarang, tapi memang kadang ada juga replacement of certificate. Korang ada 2 certificate, satu tu lab, itu korang nak buat baru, so dia keluar surat yang macam korang pilih. Korang nak maintainkan certificate tu ke ataupun nak maintain dengan polisi yang baru, dia keluar macam tu. Okay, kat sini tempat dia, bagian customer service. Yang ini sangat penting. Contoh kalau ada dokumen dekat saya untuk hantar ke HQ kan. So dekat sinilah korang akan check dokumen korang tu GE dah receive ke belum. Dekat sini akan keluarlah dia punya remarks. Kena reject ke, kalau ada query lain ke, dekat sinilah korang kena klik submission status. Tapi kalau contoh saya baru submit hari ni, korang punya dokumen, dia takkan keluar esok. Biasanya 3 ke 5 hari bekerja baru dia akan keluar dekat sistem. Takutlah tiba-tiba panik ke apa kan. Kan Anis dah hantar ke dokumennya, kenapa tak keluar sistem padahal saya baru dah hantar pagi tadi. Dia takkan keluar terus. Sebab saya hantar ni, dokumen tu saya hantar dekat box. Dia macam proses dia manual tu tak. Dekat box tu nanti dia orang akan kumpulkan semua dokumen-dokumen tu, baru diorang masukkan dekat dalam sistem. Okay. So kena tunggu 3 ke 5 hari bekerja lah, tengok. Baru dia akan keluar dekat sistem. Okay. Jangan panik dulu. Kalau saya baru hantar pagi tu, tengah hari tu dah check, tengok tak ada dalam sistem. Dia takkan secepat itu ya. So 3 ke 5 hari bekerja. Saya tak tipu tau. Nanti orang kata saya scam orang. Okay. Kita move kepada new business form dan customer service form. Yang ni pun biasanya korang minta dekat leader, korang minta dekat saya direct kan. Takut nanti kalau lah tak minta, takut saya cuti panjang ke, takut saya tengah MC ke, korang nak guna form tu dengan cepat, at least korang dah tahu dekat mana nak cari form tu. Okay. Okay, ni untuk new business form. Korang klik dekat operation, new business.
new business form. Under form ni sebenarnya banyak je. New business form ada, customer service form ada, claims form ada. Lepas tu korang nak purchase item tu pun dekat sini juga kena isi form lah. Okay. Okay, sebenarnya new business form ni saya tak boleh nak capture semua sebab dia banyak sangat. So korang kena practice sendiri tengok. Kalau korang sekarang ni ada 2 gadget boleh buka terus dekat iPad ke phone ke, boleh tengok form tu banyak, question A dia banyak, warranty yang nak hidupkan balik yang dah withdrawn tu dekat sini juga, nak buat amendment juga. Okay, untuk case yang boleh enforce. Okay, ni customer service form, pergi operation, ikut je step yang bawah ni, operation, form, customer service form. Yang ni saya boleh capture sebab dia tak banyak macam new business. Okay, yang saya highlightkan ni memang penting, ni selalu kita guna. Okay, yang selalu saya buat jugalah yang saya letak yang kuning-kuning ni. Okay, untuk EasyPay service form ini kalau contoh klien tu dia nak tukar dia punya payment mode dia pergi credit card. Contoh bankers order tu credit card. So korang kena isi form EasyPay ni. Formula yang untuk kita isi credit card punya payment. Okay. Untuk direct debit authorization, ini untuk auto deduct payment. Ni kita hantar dekat GE lah. Ni DDA form ni. Untuk BPA payment ni biasa government yang guna BPA payment ni. Yang ni jarang, BPA ni saya jarang buat. Biasa saya buat yang credit card lah, yang EasyPay ni. Okay. Okay, untuk Grade ID form, ini form untuk I get in touch. Contohlah masa dia nak sign up I get in touch tu, dia kata nombor invalid ke, ada masalah ke kan. So korang kena isi form I get in touch ni dan hantar kepada HQ atau kepada saya lah untuk update balik phone number yang baru. Okay. Sebab kadang-kadang kalau bila sorry tak boleh nak okay, form ni application for inclusion or conversion or alteration of coverage. Yang ni untuk upgrade ataupun downgrade polisi. Kalau siapa yang ingat yang previous slide tadi, saya kata IRP calculator, so kena attach dengan form ni juga. Kena hantar untuk upgrade atau downgrade polisi. Nak tambah sum covered ke, nak tambah bulanan ke, so kita kena isi form ni juga. Ni banyak ni form ni, banyak page kena isi. Okay, lepas tu request for contractual changes or saya panggil RFCC sebab nama dia panjang sangat. Ni kalau nak tukar payment mode, payment method ataupun nak request discount. Request discount ni untuk plan Medi Harapan yang 5% discount tu. Ni kena isi form ni juga kalau dah enforce. Okay, kena isi form ni and bagi tahu kita nak minta 5% discount tu. Kalau cara nak isi tu nanti boleh PM saya lah macam mana nak isi sebab ada dia punya ayat-ayat. Kadang-kadang GE ni dia detail sikit. Okay. Lepas tu direct credit facility form, ini yang saya bagi tahu. Ingat tak tadi kalau case decline korang kena buat contribution refund untuk klien kan? Inilah form yang korang kena isi. Okay. Direct credit facility form ni. Saya panggil DC form je. Untuk buat refund ataupun nak keluarkan duit, klien nak keluarkan saving dia dekat dalam polisi tu, okay, form ni juga. Hospital benefit claim pun kena isi form ni juga. Okay. Okay, lepas tu request for alteration in personal details. Yang ni kalau klien nak update nombor handphone, nak ada email, nak amend nama, nombor IC, kadang-kadang salah kan. Kalau dah enforce memang kena isi ni form ni, request for alteration in personal details. Okay, lepas tu okay, appointment or change of nominees as beneficiary. Okay, yang ni kalau nak update atau nak tambah nama pewaris, nak tambah nama penerima hibah. Yang ni kena ni lah, kena isi form ni lah.
Okay. Selain daripada yang benda tadi kan yang customer service tu kan, dekat sini pun kalau korang perasan, kalau korang login IGP akan nampak benda-benda ni kan. Yang saya highlightkan yang kuning-kuning ni sangat penting, yang mungkin korang selalu akan guna nanti. Okay. Ini untuk call customer service hotline. Kalau saya kata kadang-kadang kan kalau saya tak tahu sangat jawapan tu, korang boleh call terus customer service untuk tanya untuk lebih details lagi lah. Okay, sebelum korang nak call customer service tu, korang kena buat password dekat sini, IVR password. Sebab masa korang call customer service, dia akan minta nombor ejen dan password. So kena setting password dekat sini dulu lah, baru korang call customer service. Untuk passcode management, okay, ni passcode management, ini untuk buka file PDF dalam IGP. Contoh korang nak buka tadi SLQ ataupun LCA ke, text statement ke, yang ni dia akan minta password. So korang pun kena buat password tu dekat sini. Okay, kalau tak buat lagi kena buat kat sini lah supaya senang korang nak buka file PDF. Lepas tu change password and password reminder, ini untuk tukar password baru IGP, kod-kod lah. Tiba-tiba rasa tak selamat ke, apa ke, takut orang godam korang punya IGP ke kan. Takut, tukarlah password dekat sini. Password IGP. Okay, ini DCMS, yang ni selalu ni paling terror orang check ni. DCMS ni. Sebab apa? Sebab nak check commission. Check statement commission pun boleh juga kat sini. Ni tahu kan? Mungkin tak tahu. Okay. Lab ni untuk kita register course atau training. Contoh nak attend GPS, kat sini kita kena register. Nak attend untuk course-course untuk CPD hour tu, dekat lab ni lah yang kita register, okay? Okay, ni submission takaful tadi untuk kita buat apa? Upload NFTF dan check status dokumen. Okay, untuk PR report ni untuk ejen tahun kedua dan ke atas. Dia orang ada dia punya PR lah, contoh dia punya PR tu turun. Memang kena print benda ni lah, tengok kat mana yang kita boleh selamatkan klien kita punya polisi lah. Okay, untuk ejen first year ejen tak ada PR. Untuk ejen tahun kedua dan ke atas saja. Okay. Okay, lepas tu yang ni pun ramai yang tak tahu. Ini NFTF ni outstanding modified e-confirmation form. Ini list NFTF yang tak hantar lagi. Korang boleh cek nanti lepas kelas. Mesti ada nama yang tak hantar lagi NFTF ni. So kalau korang tak hantar ni, korang punya commission tu akan clawback. Okay? Kena cek. Kalau yang ada list tu keluar, kena hantar NFTF cepat-cepat. Sayang commission. Yang ni pun tolong tahu macam mana nak cek pada klinik dan hospital. Sebab contoh kalau klien korang admit ke tengah-tengah malam ke, nak tahu dekat mana ya hospital panel yang paling dekat, sudah tak tahu. Takkan nak call dia tengah-tengah malam, takkan nak call saya tengah-tengah malam pula kan. Dekat sinilah korang boleh dapatkan list panel klinik dan hospital. Pergi operation, pergi panel listing. Dekat sinilah ada panel klinik, panel hospital. Panel klinik ni biasa kalau klien keluar query ME untuk buat medical examination, korang cek dekat panel klinik ni dan search dekat nearest dia tempat tinggal lah. Panel hospital ni kat sini lah, dekat sini korang klik untuk dapatkan list, the latest list daripada GE. Taklah gelabah nanti kan tiba-tiba klien ni korang tak tahu dekat mana. Saya tak tahu lah cek dekat mana panel hospital ada ke, boleh ke cakap macam tu, klien mana boleh. Okay, so kena belajar lah dekat mana nak cari panel klinik dan hospital ni. Okay, ini adalah number untuk Get B Customer Service K-Line. Ini saya bagi tahu tadi seberong pula. Lapar no. Sebelum korang nak call number ni,
So saya kata set your IVR password first. Kalau korang tak set ni dulu, nanti tak boleh nak masuk sebab dia minta ID agent dengan password. So sebelum nak call ni, setting siap-siap IVR password ni, baru call. Okay. Ini MPOS. Kalau ada masalah dengan korang punya MPOS, contoh korang login tak boleh. Tak tahu kenapa tak boleh nak login. Padahal password sama je kan. Boleh call MPOS ni tanya kenapa, apa masalah dengan MPOS korang tu. Kalau tanya saya tahu korang on off balik iPad tu je saya tahu. Lebih dalam tu saya tak tahu. So kena call lah MPOS, orang akan check apa masalah dengan korang punya ni iPad ke MPOS ke. Okay. Okay, ini saya nak share something dengan korang. Sebenarnya semua benda sekarang ni semua di hujung jari sahaja. Even saya sekarang pun jarang dah isi form guna pen. Saya hanya guna apps ni sahaja. Korang boleh install dua benda ni. Ni ke boleh, ni pun boleh. Untuk korang isi form sangat cepat. Pap dah siap. Korang punya ink pen pun boleh jimat. Yang ni kalau contoh klien dah ada bagi contoh sign pun boleh copy paste saja. Tak ada masalah lah. Kalau reject nak reject sign ke apa tak ada masalah dah. Ni memang senang gila nak guna, so korang kena install apps ni siap-siap lah. Okay, senang je nak isi, guna handphone boleh, guna iPad boleh, guna PC boleh, laptop boleh, semua boleh. Tak ada yang tak boleh, nak dengan tak nak je. Okay. Okay, dah siap. Thank you for your attention. Kalau ada soalan, boleh tanya dengan saya sekarang lah. Cepat pula rasanya. Ada apa-apa soalan ke? Sekejap nak check. Ada tak bagian chat? Okay, Siti Sapura, DDA tu untuk situasi macam mana? Dia macam direct debit sebenarnya. So kena isi dia punya apa ni? Dia punya nombor akaun kat dalam tu lah. Nanti Kak Ara boleh tengok pergi godek dekat IGP tu. Tengok dia punya form tu apa details yang dia nak. So kena isilah dia punya details tu dekat dalam tu. Okay. Ada soalan lagi tak? Tanyalah. Anis, DDA tadi tu yang untuk tolak daripada akaun kan? Betul. Tolak daripada akaun. Tapi kena isi, kalau tak silap kena isi dia punya nombor akaun dekat dalam form tu. So yang tu dulu kita pakai form yang memang tak boleh hantar yang tak original, memang kena hantar yang original. So sekarang ni dah senang, dah ada dalam IGP. Korang mana yang klien cakap nak tolak daripada akaun terus bagi dia akaun form DDA tu. So dah senang bila tolak direct daripada dia orang punya akaun, tak adalah masalah payment lambat ke apa ke sebab dia orang dah set dah memang nak tolak akaun terus. So better terus bagi je dia orang form tu. So ada yang nak tanya lagi tak? Yang mana tak faham? Anis. Siapa tu? Umi. Umi. Nak tanya kalau macam kita bagi form tu dekat klien kan untuk dia isi tu, dia perlu print ke apa macam mana? Nak buat macam mana untuk dia isi form tu? Umi. Boleh install apps. Tak clear. Tak clear Anis? Tak clear. Hello. Okay. Umi. Apa tadi soalan Umi? Macam mana? Okay. Kalau boleh suruh klien tu install apps tu ataupun kalau dia memang tak reti nak tu kena bagi dekat WhatsApp pun boleh. Kalau dia Umi bagi dekat WhatsApp, dia print sendiri pun tak ada masalah juga. So kalau dia dah isi tu just snap je. Dah boleh dah hantar.
Okey, terima kasih. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya pasal saya nak minta saya guide macam mana nak isi form, jangan malu, jangan segan, tapi rasanya tak ada pun segan dengan saya kan. Saya tak marah pun. Kalau korang even masa weekend korang tanya saya pun saya okey je, tak ada masalah. Saya willing untuk tolong korang macam mana nak isi form tu. Okay, yang penting ada effort nak buat servis korang lebih tip-top untuk klien. Okay. Siapa yang bagi salam tadi ah? Sekejap, mana chat tadi? Oh, Fidaus, salam. Hai Anis. Okay. Statement 22 dah klik tapi kenapa tak view? Kenapa tak view? Daus copy paste ke dia punya cert number tu? Daus? Sebab kadang-kadang kalau korang copy paste dia punya cert number, dia tak nak tahu. Korang kena type satu-satu dia punya cert number tu. Daus. Okey. Anis nak tanya? Siapa tu? Ain. Apa? Ain. Hai, okey. Macam mana nak set up yang IVR password tu untuk yang call customer service tu? Macam mana? Kat IVR password tu nanti dia akan minta nombor IC. So masukkan nombor IC Ain kat situ, nanti tekan submit kot tak silap. Nanti kalau Ain nak buat, Ain tunjuk dekat Anis, nanti Anis guide. Okay? Tadi try juga tapi masukkan IC lepas tu dia invalid. Maybe Invalid. dah letak dash tak? Tak ada. Tak ada. Cuba letak dash pula. Dia kena tahu benda ni. Dia kena berkali-kali cuba baru ni. Okay. Kali ku cuba. Okay, siapa lagi nak tanya? Jadi kita orang bukan tak nak tolong tau. Okey je, tak ada masalah. Tapi sampai bila? Betul tak? Sampai bila korang nak rely kepada leader? Kesian leader banyak kerja tau. Anis, Dayah ada tanya, ada soalan daripada Dayah tu. Dayah? Dekat chat ke? Atas-atas sikit. Sekejap ada. Dayah. CDA tu still kena 2 months advance payment tak? Tak payah. Saya dah tanya dengan customer service hari tu. Oh, sekarang dah terus hantar form tu je, tak payah 2 bulan, tak payah 3 bulan dah. Tak ada. Tu semua dah. Dah senang lah. Dia tak banyak songeng macam dulu dah. Anis, explain sikit. Kita submit, still kena bayar 2 bulan lah kan? Ke tak payah? Terus DDA je? Dulu je, sekarang tak ada dah. Lepas tu submit tu tak payah initial payment lah? Tak payah. Submit without payment lah? Untuk new business ke ni? New business ke customer service ni? New business dia kena bayar ni Tia. Yang ni kata ni kan untuk customer service Customer service yang ada invoice nak tukar. Kiranya untuk next payment tu dia terus auto deduct je lah kan? Betul. Okay, thank you. Kalau nak buat direct debit jadi saya nak ada pilihan. Kak Ra, tu statement ke soalan? Daus, untuk pasal message tu Anis tak berapa sure, kena tanya customer service. Akak masih dapat lagi Daus.
outstanding payment kalau klien tu dah lewat bayar biasanya memang akan dapat lagi dia punya apa? Dia punya dia orang bagi lagi lah mesej dekat kita, dekat ejen. Kalau tak dapat, ada tukar nombor handphone ke? Kena update lah nombor handphone ejen. Semua klien ke ataupun certain klien je yang tak dapat? Setiap bulan memang tak ada semua klien? Oh. Kena tanya dengan GE Daus sebab kita orang masih dapat lagi. Boleh Tia mencela? Okey, boleh. Hari tu jadi macam Daus juga. GL issue discharge pun Tia tak dapat. So apa Tia buat? Tia call customer service. Lepas tu kan dia ada macam pilihan yang kita tekan. Tapi Tia pilih admin, agensi admin ke macam mana tak? Dia orang yang uruskan benda tu. Yang pasal kita dapat message tak dapat tu. Tahu Daus? Tahu, Daus tahu. Okey, Kak Ara. Call Daus, call. Kak Ara, itu PDF kata credit card. Tapi klien tak ada credit card gunakan debit je boleh juga kan? Valid. Okey. Ini kesinambungan soalan tadi ke? Kejap Kak Ara, boleh details lagi tak soalan tu? Sebenarnya kurang jelas lah. Macam mana situasi tu? Mei Tia tanyakan. Okay, silakan Mother. Kak Ara tanya, kan dekat I Get In Touch tu, kan diorang boleh tukar payment method. So klien dia tak ada credit card. Dia ada debit card sahaja. So macam klien Tia hari tu, dia tak ada credit card juga, dia ada debit card. Dia tukar daripada online banking yang dia bayar online setiap bulan tu, dia tukar kepada debit card lah. Tapi Tia suruh dia follow ikut step credit card. Tapi masukkan details debit card. Betul. Dia okey je, tolak je. Okay, So Kak Ara tanya valid tak benda tu? Valid. Tapi kalau tukar kad tu kena tukar jugalah, kena buat barulah form EasyPay tu. Kan kalau macam ada EasyPay. Ara, kalau debit card biasanya isi form EasyPay, bukan DDA. DDA kita masuk nombor account. Kalau EasyPay kita masuk nombor kad. Nombor kad depan. Ya, cuma kalau pakai debit card minta tolong hati-hati, memang setiap bulan Ara kena check. Sebab sometimes memang tak lepas. Sama ada duit tak ada dalam account, kadang-kadang duit ada dalam account, masih tak tahu apa masalah, tak boleh tolak. So memang kena alert sikit kalau yang klien pakai debit card. Dia tak macam credit card. Kalau credit card ni selagi ada limit tu tak ada masalah pun. Memang biasanya tak ada masalah untuk tolak. Cuma debit card ni kena hati-hati. Selalu sangat kes tak boleh tolak. Tak tahu masalah dekat GE atau masalah dekat bank. Soalan Dayah ni ejen lama boleh ni kot. Boleh jawab sebab saya tak pernah lagi yang ni worded. Jadi saya masuk hospital ejen dapat tak satu GL. Dayah tak pernah dapat. Pernah tanya CS tapi dia orang kata ejen memang tak dapat message kalau satu client admit. Siapa-siapa leader ke ejen lama? Dapat Dayah. Setiap kali klien kita admit hospital, kita sepatutnya akan dapat mesej yang mengatakan GL issued ataupun GL decline ke, memang akan dapat daripada mesej. Melainkan sometimes sistem GE dia tengah tak okey ke, mungkin tak dapat. Tapi selalunya memang akan dapat. Kalau tak dapat memang kena buat something. Call GE ke apa ke, sebab memang dapat.
benda tu penting sebab macam akak, kadang-kadang akak tak alert pun klien masuk hospital sebab dia pun tak bagi tahu kita, tapi kita boleh perasan bila kita dapat message daripada GE tu yang mengatakan GL issue atau GL decline. So korang kena make sure yang korang dapat message daripada GE tu. Kalau tak dapat kena buat something lah, call lah, diorang tanya. Kalau diorang kata agent memang tak dapat, tak logik, memang dapat sekarang ni. Okay, Aziz, kalau klien dah tukar payment method kat Agent Intouch, kita kena isi form kat AGP juga tak? Sepatutnya tak perlu pun, tapi kadang-kadang Agent Intouch ni tak stable sangat tau. Kadang-kadang dia dah tukar tapi dah sampai sebulan dekat AGP still dia tak tukar-tukar lagi. So kalau nak selamat kena isi form, senang. Isi form, saya hantar pergi HQ, memang confirm dia orang akan proceed dengan dia punya nak tukar payment tu lah. Sebab klien siapa saya tak ingat hari tu dia buat sendiri dekat Agent Intouch buat nak tukar payment method. Dah sebulan macam tu still tak gerak-gerak juga, tak update dia punya ni. So kalau nak senang isi form saja. Ada lagi nak tanya? Anis. Nak saya suruh, nak minta saya guide pasal isi form tu, korang janganlah malu-malu tanya saya. Saya bersedia untuk membantu anda. As long as korang nak bantu korang diri sendiri. Okay, since sekarang ni compliance memang buat kerja gila-gila. Buat pengetahuan korang ada satu GM dah kena terminate dan satu agent pun dah kena terminate due to compliance lah, ada problem. So I nak hati-hati dah. So tak nak sesuka hati dah sekarang ni. So mana-mana form yang klien kena isi, klien kena sign, make sure you all email form tu pada klien, okay, dan klien kena sign sendiri. Okay, I dah tak nak dah ada isu tiru sign ke apa ke. So I punya klien sendiri, I buat benda yang sama. I tak pernah bagi kat Anis form kosong, bodoh-bodoh kosong bagi kat Anis, suruh Anis buat je. Tak ada. Okay, I sebagai GM pun I memang buat kerja ikut rules. Maksudnya I memang bagi dekat klien I form, klien kena isi. So maksudnya klien kena isi, kalau mana yang dia tak tahu dia boleh tanya dengan kita. Kita boleh tolong isilah mana yang dia tak tahu, but make sure klien yang sign sendiri. Okay, so kalau proposal number dia punya cert number dia tak tahu, tak apa, kita boleh isikan. Tapi kalau bab sign biar dia isi sendiri. Satu lagi, kalau nominee minta dia orang isi sendiri nama, nombor IC, berapa persen tu. Okay, bagi dekat Anis hanya form yang dah complete. Melainkan kalau tak ada policy number ke apa ke, mintalah dia check. Boleh korang sebagai agent, korang kena check sendiri. Okay, maksudnya isi benda tu bagi lengkap dan baru bagi dekat Anis. Tugas Anis untuk menghantar form tu ke Great Eastern. I tak nak Anis yang isi form, Anis yang kena Anis yang kena tiru sign. Tak boleh macam tu. Okay, sebab compliance kita sekarang bukan main-main. So banyak isu tiru sign ni. Okay, kalau peringkat so sekarang ni macam you all agent, kalau you all kena, dengan I pun kena, dengan UM pun kena. Okay, so walaupun you punya leader adalah you punya UM, but apa-apa sebab you masih di bawah I, okay, UMU pun masih di bawah I tetap akan kena. I tetap kena menjawab. So I tak nak ada isu tiru sign ke apa ke, apa-apa make sure klien sign sendiri. Okay, so klien sign dan form tu bagi dekat Anis, email dekat Anis dan Anis boleh tolong submitkan. Okay, bukan I nak mudahkan kerja Anis sekarang ni. I nak kita semua selamat.
Okay, sebab jangan ingat bila kita bila kita buat-buat macam ni tak kantoi. Selagi tak kantoi tak apa. Kalau kantoi besok susah. Okay, so macam I sangat particular benda ni. Ini saja periuk nasi yang periuk nasi I tak ada income kedua ke ketiga ke. Okay, so I nak jaga my agency. Tak nak ada apa-apa masalah. Okay, so mana yang bukan di bawah Anis, maksudnya Anis memang jaga I punya team. Okay, tapi kalau you all yang bawah UM Ira ke, UM Ariza ke, make sure buat benda yang sama. Okay. Nurul Ain, kalau klien bagi gambar sign tu, so kita copy gambar form boleh lagi tak? Means kita copy paste sign, dia edit dalam PDF. Klien bagi gambar sign, dia suruh kita copy dalam form. Maksudnya copy guna tangan ke? Dia bagi gambar tu and then kita crop, kita edit dalam still boleh lagi ke? Tapi dia tak sign sendiri dekat form lah, dia bagi contoh sign saja. Sebab kan yang sebelum ni yang dibagi contoh sign and then kita just crop and then masuk. Sekarang ni boleh ke macam tu? Macam tadi JM cakap. Itulah kalau kita boleh je, tapi dengan jawapan JM lah. JM macam mana ya? Seeloknya biar klien sign sendiri. But sometimes kita faham ada klien yang memang tua sikit ke, yang tak pandai. Macam contohlah kita cakap ada apps pakai Adobe Fill, diorang tak apa-apa faham pun. Tapi kita kena ambil risiko lah. Benda macam ni kita kena ambil risiko. Seeloknya biar dia yang sign sendiri. Kalau dia, contohlah macam kita yang sign untuk dia. So kalau orang tu rapat dengan kita tak apa. So biasanya dia boleh backup kita. Tapi kalau orang tu kita tak kenal, stranger, bahaya buat macam tu. Sebab nanti apa-apa dia boleh cakap dia tak ada sign. So susah, kita yang susah nanti. I tak ada sign pun kat mana-mana form dia boleh cakap macam tu. So dia boleh cakap okay, I bagi contoh sign tapi I tak ada sign pun dekat mana-mana form. Takut masa tu nanti dia akan menyalahkan kita balik. So better jangan. Biar dia yang sign sendiri di form. Okay, ada yang nak tanya lagi? Ada ejen yang hari tu I ada dapat pertanyaan. Ada ejen yang dia nak beli something lah, saya tak tahulah dia nak beli apa, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke apa ke. Okay, dia tak tahu nak tengok, dia tak tahu apa, payslip kita ni laku ke tak laku ke. You all boleh tengok dekat bahagian operation ke bahagian application Anis, dekat DCMS tadi. DCMS. Bukan DCMS. DCMS dekat bahagian mana? Application ke operation? Application. Application. So you all pergi masuk dekat IGP tadi, lepas tu masuk dekat application. Dekat area DCMS tu belah bawah dia ada commission statement. Okay, so commission statement tu you all boleh buka, ambil lah bulan berapa yang you all nak. Okay, so biasanya kalau commission base, diorang akan minta 6 bulan gaji. 6 bulan commission statement. So ambillah daripada yang latest 6 bulan tu dan CP 58. So form CP58 ni dia macam EA form. EA form kalau kita makan gaji. Okay, so kalau commission base dia kita panggil CP58. Itu kita punya commission untuk setahun. Dekat situ dia ada tunjuklah berapa kita dapat. So yang itu valid untuk you all apply loan. Any loan lah. So I sendiri pun pakai yang tu sahaja. So boleh ambil dekat IGP tu je. So jangan risau walaupun kita commission base, jangan risau payslip kita memang laku. Okay, bank memang suka kita punya agent insurance punya payslip. Itu untuk commission.
production tadi Anis tak ada tunjuk. Anis boleh tunjuk tak kalau production, sebab you all kena tengok juga you all punya maintenance. Macam kita selalu cakap maintenance agent 18,000 FYC, but you all kadang-kadang tak tahu pun nak check dekat mana. Ada tak yang masih blur-blur lagi nak check benda tu dekat mana? Saya Kak masih blur-blur lagi nak benda tu kat mana. Saya tu siapa ya? Saya pun Faiz. Okey Anis, tolong buka dekat Anis, boleh tak kalau macam YouTube tadi kan Anis buka dari direct je, boleh tak buka je terus IGP? Tapi IGP kalau di CMS tu masih di CMS tu during office hour je kan? Kak, Sabtu Ahad boleh? Boleh. Sabtu Ahad boleh. Okey, tolong Anis buka direct je IGP. Okey, kejap. Sebab ramai tak tahu nak tengok maintenance dia orang. Dia orang tak tahu pun nak check maintenance masing-masing. FYC nak check dekat mana. Number of cases tak tahu berapa. PR pun tak tahu nak check kat mana. Benda tu padahal benda yang paling penting dan you all boleh check je sendiri. Tak perlu nak tunggu report daripada kita pun. Buka Puan punya ke? Buka bolehlah buka. Bolehlah buka lah saya punya. Saya punya tak boleh lah Anis. Cuba try buka agent punya sebab nanti confused. Sebab saya punya ada DG, WG semua tu leceh. Saya buka Icap punya lah. Okey, slow-slow sikit Anis. Jangan laju-laju benar. Okey, pergi dekat application. Okey, nampak tak DCMS? Tekan dekat DCMS tu. Okey, so dekat sini kita ada agent production. Agent production by month. Okey, kalau agent production adalah untuk check kita punya FYC. First year contribution. Okey, kita punya maintenance kita check dekat agent production. Bukan agent production. Okey, so agent production start period. Okey, contohlah daripada Januari. Kita tengok 1 Januari. End period tengok start latest. Yang latest. Setakat hari inilah contoh. Okey, so 22 tu. Okey, lepas tu debt contest tu tukar. Rep contest tu you all kena tuar maintenance and promotion review. Okay, so dekat situ then submit. Okay, nampak tak dekat bawah tu? Okay, so Icat punya ni Icat kan? Okay, so dia ada 12 127 tu. So kalau ikut this year punya sebab kita masih lagi dalam COVID. So ejen lama boleh lagi buat 12,000. Okay, so 12,000 check yang dekat MFYLP. Okay, yang ni maintenance. Okay, PFYLP adalah promotion. Okay. So tengok dekat M tu lah kalau maintenance. Okay, so kalau maintenance dekat sini 12,000 min dah lepas lah Icat punya maintenance. Okay, tapi dia kena make sure dia ada 6 case minimum. Okay, so ini dekat sini korang tengok mesti ada kalau agent last year korang kena buat minimum 12,000 dekat sini. Okey, ini untuk agent production untuk check FYC. Okey, dekat sini siapa yang tak faham? Faiz boleh Faiz? Dah faham? Okey. Okey dah boleh Okey, so belah atas Anis. Okey, so agent production by month ini untuk check klik dekat situ untuk check
biasanya kontes lah. Okay, kita cek kebanyakannya kontes, contohlah kontes Star Award. Okay, Star Award daripada Januari hingga Disember. So nak tengok berapa banyak dah kita buat. So tengok Icat punya dah 5 bulan, 5 bulan kan kita. Okay, so dia ada 11,000. Dah buat dah 11,000 dekat sini. So korang boleh tengok lah setakat ni dah berapa dah. Okay, kalau nak kejar Star Award nak kena buat 80 contoh. 80 ANC. Dah boleh bajet dah. Okay, aku baru ada 11,000. Banyak lagi shot ni. Boleh target lah berapa banyak shot lagi, berapa bulanan nak kena buat lagi. Okay, so ini untuk ANC setiap bulan. Boleh tengoklah kadang-kadang korang pun tak ingat kan. Oh, Januari aku buat 3,000. Februari 6,000. Kenapa Februari aku boleh buat 6,000? Kenapa Mac aku cuma buat 1,000 je? Tengok balik apa yang korang buat pada bulan Februari yang menyebabkan production tu naik. Macam tu. Okay. So ini untuk ANC. Lagi agent whole group list tu tak perlu, itu untuk leader. Disbursement ni korang boleh klik dekat situ, tak payahlah klik Anis. Alamak, terklik pula. So bolehlah klik dekat situ, okay, sebab yang itu untuk gaji. Okay, maksudnya gaji kita pada setiap bulan adalah pada 5 dan 15 hari bulan, betul? So kalau 5 hari bulan, so 4 hari bulan tu korang dah boleh dah klik dekat disbursement amount tu. Nak tengok, okay, besok gaji aku masuk berapa. Tengok tally ke tak tally. Okay, so kadang-kadang nak kebanyakan ejen memang dah tak sabar-sabar nak check disbursement amount ni. Sebab dia nak tengok gaji dia masuk berapa. Kalau 15 hari bulan, so biasanya 14 hari bulan, gaji dah masuk, figure dah appear dah dekat disbursement. So boleh check. Okay, so agent persistency ratio, yang ini paling penting. Okay, so agent persistency ratio kita kena buat kalau untuk maintenance, kena buat daripada Oktober ke September? Oktober. 2 tahun ke belakang. Okay, so maksudnya ini tahun 2021, so korang kena tengok 2019 punya PR. Oktober 2019, lepas tu frozen tukar kepada moving. Okay, 12A tu biar je. So submit. Okay. So dekat sini kita nampak, nampak tak ratio dia dekat situ, bawah tu dekat annual premium. Okay, so kalau tengok dekat sini, daripada new business ada 36 cases. Okay, so yang enforce hanya 34. Okay, maksudnya ada 2 case yang lapse dekat sini. Okay, so new business yang Icap buat last year, tahun 2019, 55,000. 55,973 new business dia. Tapi yang enforce hanya 51,833. So ratio dia dekat situ adalah 92. So okey lah ni. Ratio ni PR ratio untuk Icat sangat bagus, 92, which kalau dia buat betul-betul dia pulun untuk supremacy pun dia lepas, sebab kalau supremacy yang untuk Kapadokia dengan Dubai tu, okay, ratio dia kat situ mesti 90%. Kalau kurang daripada 90%, walaupun dia sepatutnya dari segi ANC dia layak, tapi PR dia tak layak. Kalau below 90. Okay, so sekarang ni dia ada 92%, okay, lepas. Make sure dekat sini jangan kurang daripada 85%. Okay, sebab maintenance agent adalah 85%. So kalau kurang daripada tu, you all boleh kena terminate. So cepat-cepat tanya dengan leader kat mana, macam mana cara nak betulkan. Benda ni you all kena check setiap bulan. Okay, sebab kadang-kadang contoh bulan ni okay, tiba-tiba bulan depan ada 3 policy elapse. So ratio ni dia akan turun terus. Okay, so setiap bulan check. Nak tengok dekat mana, tadi Anis ada tunjukkan PR report kalau you all perasan. So PR report tu untuk you all tengok klien mana yang terlibat, polisi mana yang terlibat, yang lapse tadi tu. Dekat PR report tu you all boleh dapat tahu.
Okay, so ini untuk PR. Okay, lagi apa? Okay, lepas tu courses taken by agent. Yang ini pun penting. So, ini adalah untuk kita punya CPD. Setiap tahun CPD kena buat 30 CPD kan? But during COVID, kita ada dapat pelepasan 15. So, masa COVID ni 15 CPD hour sahaja yang you all kena buat. Okay, klik dekat CPD tu. Okay, all. Then submit. Okay, so setakat ni Icat punya CPD hanya 3 sahaja. Okay, nampak tak dekat sini? Dekat bawah tu, total structured hour dengan unstructured. So, unstructured tu dia ada capping. Contohlah, you all buat dekat situ ada 20 unstructured. Tapi yang dikira hanya 7.5 sahaja. Okay, so unstructured ni biasanya kadang-kadang cost macam product briefing, benda-benda macam tu you all pergilah banyak kali pun yang dikira hanyalah 7.5. Okay, so total structured hour tu yang kena banyak. Okay, so dia punya total CPD hour earn tu mesti kalau this year 15. Kurang daripada 15, you all akan kena terminate. Okay, so cost kita ada banyak dekat LAM tu. But make sure takaful punya, okay macam ni kan, Icat buat ni, takaful virtual national apa benda tu. Okay, so yang ada perkataan takaful, make sure ada 8.5 CPD. Okay, jangan kurang daripada 8 tu. Okay, sebab mesti dalam daripada 15 CPD ataupun 30 CPD, biasanya 30 CPD kalau bukan COVID, so 8 mesti datang daripada takaful punya kos. Selebihnya GELM pun tak apa. Sebab kos kita dalam LAM tu bercampur dengan GELM juga. Korang boleh masuk kos-kos yang GELM offer, tak ada masalah. Cuma make sure takaful punya kos mesti ada 8.5 tu. Okay, so setakat ni faham ke tak faham? PEP Year 1, PEP Year 2 semua ada tunjuk dekat sini. Kadang-kadang kita dah pergi tapi tengok kenapa tak ada. So check. Kenapa CPD aku tak dapat lagi? Tapi bukanlah on the spot you all pergi. Contohlah 2 hari dah pergi CPD minggu lepas, tak adalah minggu ni appear terus. Kadang-kadang ambil masa. Sebulan macam tu. Okay. So setakat ni ada masalah? Ada apa nak tanya? So ini yang paling penting, agent production. Untuk korang punya maintenance, agent production, agent persistency ratio, courses taken by agent. 3 benda ni kena selalu check. Okay. Untuk make sure maintenance korang fulfill untuk tahun tu. Okay, ada apa nak tanya dekat sini? Terutamanya agent baru yang masih tak faham. Yang lain tu boleh buka tapi boleh je lah kalau tak nak tengok pun tak apa. Okey, kalau okey, ada apa lagi nak tanya? So tak ada Okey, so kalau tak ada kita boleh sudahi kita punya meeting kita dengan surah Wal-As. Thanks Hanis untuk untuk hari ini punya mengajar hari ini.